Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam cikgu. Okay, Alhamdulillah. Semoga kamu semua dalam keadaan sihat, jaga kesihatan lah, kita dalam keadaan macam ni, hidup bersama dengan kuman yang kecil tu kan. Kita masing-masing jagalah kesihatan kita. Dan sebelum kita start kelas, kita baca doa dulu lah. Selalu cikgu lupa nak baca doa ni. Kita baca doa dulu hari ni. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Ni, seorang manusia yang comel. Baby tengah tidur ni. Baby comel tak? Okay, firman Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa nak baca firman ni? Saya Siapa nak? cikgu. Okey, Fatimah. Ni Hanan. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Surah Asy-Syams ayat 8. Maksudnya serta Allah Subhanahu Wa Taala mengilhamkan iaitu manusia untuk mengenal jalan yang membawanya kepada kejahatan dan yang membawanya kepada bertakwa. Okey, terima kasih. Allah dah bagi tahu dah kita mana jalan yang elok, mana jalan yang tak elok melalui putusan Nabi semua tu kan. So kita boleh pilih antara yang baik dengan yang buruk. Nak pilih syurga atau neraka. Nak pilih untuk solat atau tak mau solat. Betul tak? Hidup kita ni, manusia ni penuh dengan pilihan. Ada pilihan. Bila kita dah berakal ni, kita dah boleh semula memilih. Itu pilihan. Okey, yang kedua kita tengok kat sini, syarat wajib solat ni ada 4 perkara. Pertama, kalau kita nak solat, kita kena memenuhi keempat-empat syarat ni. Tak apa, kita belajar benda Islam sikit okey. Pertama, beragama Islam. Yang kedua, balik, berakal, suci daripada haid dan nifas. Maksudnya kena cukup 4 syarat ni, barulah kita boleh solat. Itulah maksudnya pilihan bersarang ni. Pilihan bersarang. Maksudnya ada 4 syarat, tepati semua syarat tu barulah selesai. Okey. Kita dalam solat seharian kita ni 5 kali sehari ni kita ada rakaat-rakaat dia. Maksudnya kita 2 rakaat, maksudnya kita ulang rukun yang sama sebanyak berapa kali? Kalau subuh tu 2 kali kan, Zuhur 4 kali, Asar 4 kali, Maghrib 3, Isyak 4. Ni kita sedang mengaplikasikanlah konsep ulangan ini dalam solat kita tu. Okey, dan jujukan ni macam mana? Flow. Contohnya kalau dalam solat tu kita ada rukun. Rukun tu kita sedang mengaplikasikan jujukan. Maksudnya yang pertama sekali kita kena berdiri betul. Lepas tu baru niat. Kita tak boleh niat dulu. Niat duduk, niat taja aku nak sembahyang baru kita berdiri. Tak boleh. Dia kena bermula dengan nombor 1 dulu, iaitu berdiri betul dulu baru kita niat. Kemudian takbiratul ihram, baca Fatihah. Sampai last sekali ialah tertib. Nampak tertib ke bawah tu? Maksudnya ialah kita menurutlah. Ikut flow. Ikut flow ataupun rukun dalam sembahyang tu. Macam tu jugalah berwuduk. Kita tak boleh basuh kaki dulu baru basuh muka. Kita kena ikut flow dia. Itu adalah contoh aplikasi untuk jujukan. Itu adalah pengenalan cikgu untuk tajuk kita hari ini. Kita sampai ke tajuk ni. Ini baru secara keseluruhan untuk tajuk ni. Struktur apa? Kun arhan ni kan. Kita tengok hari ni ialah struktur kawalan. Ada 4 jenis. Sebenarnya tajuk ni kita dah cover dah, cuma tak habis lagi. Contoh struktur kawalan jujukan. Kita tengok kan, ikut flow dia macam tu. Dia tidak ada pilihan dan tidak ada ulangan. Kemudian yang kedua ialah pilihan. Pilihan bentuk geometri diamond. Dia ada syarat lah untuk kita memilih sama ada A atau B. Pilihan. Okey, kemudian yang ketiga ni ialah pilihan bersarang. Pilihan bersarang tu maksudnya dia syarat demi syarat demi syarat. Lepas satu syarat, lepas satu syarat. Kita kena ikut semua syarat tersebut. Okey, dan last sekali ialah ulangan.
Ulangan ni maksudnya kita ulang lah. Jadi hari ni tajuk besar kita ialah 3.0 ni kod arahan. Nah, kalau tingkatan 2 ni ini adalah tajuk yang terakhir lah. 3.1 struktur kod arahan. 3.114. Nah, kita tengok hari ni kita nak cover yang keempat ni iaitu struktur kawalan ulangan dalam penyelesaian masalah. So di akhir kelas nanti apa yang cikgu nak kamu dapat ialah dapat menghasilkan atur cara yang melibatkan struktur kawalan ulangan dalam penyelesaian masalah. Okey, tapi kita ada kekangan di sini nah. Cikgu nak minta kamu buat pun tidak semua daripada kamu yang ada kemudahan komputer nah. Kalau ada komputer tu mungkin tak boleh nak install Python tu kan. Cikgu ni berada di tengah-tengah dah supaya fair lah kepada yang ada dengan yang tak ada tu. Okey. Pertama sekali kita tengok ciri-ciri struktur kawalan ulangan untuk for dan while. Kamu ingat lagi tak kalau tingkatan 1 dulu ada berapa jenis ulangan? Fawaz? 3. 3 kan? Apa dia? Cuba sebut. For, while, satu lagi? and ulang sehingga. Ulang sehingga lah ataupun repeat until. Tapi di sini tidak ada repeat until. Kod arahan tidak perlu panjang. Sebab tu ada ulangan ni perlu tulis secara berulang kali kod arahan yang sama. Nah, kita cuma perlu guna ulangan saja, ulangan for atau while. Kemudian pemboleh ubah digunakan sebagai pembilang. Okey, dua-dua ada pemboleh ubah. Nah, explicit value yang kamu boleh gunakan untuk menggambarkan tindakan kamu tu nah. Contohnya kalau orang nak guna n sebagai pembilang tak ada masalah nah, ataupun dia nak guna murid nah, murid sebagai pembilang pun tak ada masalah. Tu semua adalah pemboleh ubah nah, pemboleh ubah digunakan sebagai pembilang. Kemudian yang ketiga, menerima input untuk operasi matematik. Okey, dia boleh menerima input untuk operasi matematik. Contohnya, kita akan minta 2 input dalam bentuk nombor untuk kita buat pengiraan tambah contohnya. Ataupun pengiraan tolak, darab semua itulah. Yang keempat, gelung ataupun loop, syarat dan langkah yang berulang. Setiap langkah yang berulang tu, satu kod yang berulang tu kita panggil sebagai gelung. Lelaran pula ialah pusingan ulangan proses tersebut. Okey, lelaran tu ialah berapa kali kita ulang. Ulangan tu. Berapa kali lelaran yang berlaku. Dan yang keenam, dikenali sebagai struktur kawalan pra-ujian ataupun pretest. Inilah yang beza dengan ulang sehingga. Sebab tu ulang sehingga tidak dimasukkan dalam tingkatan 2 ni. Sebab for dan while ni kita gunakan untuk pra-ujian. Maksud dia kat sini, kita akan uji dulu syarat sebelum melaksanakan tindakan. Maksudnya kalau sudah mencapai ataupun mencapai syarat itu, sudah melepasi kepada pembilang tu, maka dia akan tamat. Kalau belum, dia akan ulang balik tindakan tersebut. Ini perbezaan antara for dan while. Kalau tadi kita tengok persamaan dia lah. Ini perbezaan dia. Pertama, bilangan lelaran diketahui. Kalau while, bilangan lelaran tidak diketahui. Pembilang tu lah. Kalau for diketahui, pembilang itu while tidak diketahui. Okey, yang kedua, kalau for ni dia ada julat. Bila kita type dekat Python tu, perkataan for dia akan keluar for pemboleh ubah apa, in range, dia bagi siap-siap range, iaitu julat dia tu. Julat dia tu maksudnya kita nak ulang berapa kali. Contohnya for in range 3, dalam kurungan kita letak 3, maksudnya dia akan ulang 3 kali. Okay, tapi kalau while tidak ada julat. Yang ni dalam bahasa Melayu dia, kalau for tu untuk dan while tu ialah selagi. Okay. So kita tengok dekat sini range yang digunakan, fungsi range yang digunakan untuk apa ni? For ke while? For. Okey, terima kasih Alia. Range ni digunakan untuk for, dia ada 3 jenis range. Yang pertama, kita letak satu nilai saja, maksudnya nilai henti. Contohnya, kita tulis range 3, maksudnya dia akan ulang sebanyak 3 kali ni, 0, 1, 2. 3,
maka ulangan sebanyak 3 kali berlaku. Okay, kalau range mula henti nah, maksudnya dia ada dua value kat sini, satu mula, satu henti ni, dia akan jadi macam mana? Contoh, kita tengok contoh teruslah. Contoh range 3, 7, maksudnya dia mula dengan 3 dan berakhir sebelum 7. Bermula dengan 3 dan berakhir sebelum 7, maka ulangan dia berapa kali? 3, 4, 5, 6. Berulangan sebanyak 4 kali. Okey, yang ni pula ada 3 value nah. 3 value iaitu range, mula, henti dan langkau ni. Tengok contoh. Nah, range 3, 10 dan 2 ni maksudnya dia bermula dengan 3, berakhir sebelum 10 dan 2 ni ialah apa? Langkau. Okey, 2 ni ialah langkau nah, langkau 2. So dia akan jadi 3, langkau 2, 5, 3, 5, 7 dan 9. Okey nah, faham yang ni? 3 jenis range ni? Faham. Okey. Baik, sekarang kita pergi ke contoh ni. Contoh dalam buku teks saja ni nah. Okey, sebelum tu cikgu nak test dulu. Siapa boleh beritahu apakah persamaan antara for dan while? Cikgu nak cuba. Ainul. Pemboleh ubah digunakan sebagai pembilang. Okey, pemboleh ubah dia digunakan sebagai bilang. Okey, apakah pula perbezaan dia? Saya nak cuba cikgu. Okey, Hasna. Kalau for dikawal dengan bilangan lelaran. Kalau lelaran dia diketahui. Kalau while lelaran tidak diketahui. Okey, bagus. Terima kasih. Apa maksud lelaran? Orang lain pula. Apa maksud lelaran? Saya nak cuba cikgu. Ya, Yusuf. Lelaran ialah pusingan ulangan proses. Okey, bagus. Nah, ulangan. Okay, mari kita tengok langkah penyelesaian masalah menggunakan struktur kawalan ni. Siapa nak baca situasi ni? Okey, Auni. Baca. Permainan interaktif dalam telefon pintar menggunakan struktur kawalan ulangan bagi mengawal fungsi log masuk ke aplikasi. Balqis diminta oleh guru untuk membangunkan atur cara yang mengawal log masuk dengan menggunakan struktur kawalan ulangan. Jika pengguna berjaya log masuk, atur cara akan paparkan selamat datang sebanyak 3 kali. Okey. Atur cara yang mengawal log masuk menggunakan struktur kawalan ulangan. Maksudnya kalau dia tak berjaya, dia boleh ulang, cuba lagi. Tak berjaya silap masuk kod tu, boleh ulang lagi. Silap masuk ni lah password tu, boleh ulang lagi. Dan bila berjaya, dia akan buat apa? Paparkan selamat datang sebanyak 3 kali. Okey, di sini kalau selamat datang sebanyak 3 kali ni, for ke while? Aplikasi ni. For, okey. While dia kat mana? Ulangan akan dibuat selagi ID yang dimasukkan tidak betul. Ini adalah langkah dia. Semua sekali ada 5 langkah. Bila kamu dapat satu-satu situasi untuk diselesaikan, ikut 5 langkah ni. Langkah yang pertama, pernyataan masalah. Maksudnya daripada situasi tu kamu keluar input, proses dan output, 3 perkara ni. Pasti input yang diperlukan iaitu ID untuk log masuk. Yang kedua mengenai pasti proses struktur kawalan yang terlibat. Okey, proses apa yang terlibat tadi? Nak tentukan ID yang dimasukkan oleh pengguna itu adalah benar. Struktur kawalan ulangan while digunakan untuk penentuan itu. Dan pasti proses dan struktur kawalan terlibat untuk paparan selamat datang sebanyak 3 kali. Di sini struktur ulangan for akan digunakan untuk memaparkan selamat datang itu sebanyak 3 kali. Langkah yang kedua ni ialah menulis algoritma bagi penyelesaian masalah. Isytihar pemboleh ubah ID dan I. Okey, ID ni ialah ID nak masuk tu lah. Dan I ni pembilang nah. I ni ialah pembilang. Setkan ID sama dengan 1, 2, 3 dan I sama dengan 1. Okey, pengguna memasukkan ID. Setkan jawab kepada ID yang dimasukkan. Jawab nah, dia guna perkataan jawab. Jawab tu sebagai pemboleh ubah lah.
while jawab, ni tanda ni apa ni? Tanda seru dan sama dengan ni maksudnya apa? Tidak sama. Ni adalah perbandingan lah, tapi dia maksudnya tidak sama dengan. Jika ataupun while kat sini, while jawab tak sama dengan 1, 2, 3, ulang langkah 3. Kena masuk balik ID tu. Lepas tu, for I kecil daripada dan sama dengan 3, paparkan selamat datang. For I sama dengan kecil dan sama dengan 3. So dia akan jadi 1, 2 dan 3. 3 kali lah. Kenapa dia mula dengan 1? Sebab dia setkan I dekat sini ialah 1 lah. Dia tak mula dengan kosong. Catat alir pula. Setkan ID sama dengan 1, 2, 3 dan I sama dengan 1. Kemudian paparkan mesej, masukkan nombor ID anda. Pengguna pun akan masukkan nombor. Setkan jawab sama dengan ID dimasukkan. Jawab tu ialah ni lah. Pun boleh ubah untuk jawapan pengguna tu sama dengan ID yang dimasukkan. Jawab tak sama dengan 1, 2, 3. Ya, tak sama. Kalau tak sama, kena ulang balik masuk ID. Cuba lagi masukkan ID yang betul kan. Jawab tak sama dengan 1, 2, 3. Tidak. Tidak tu maksudnya dia samalah. So, I ni akan berulang sebanyak kurang dan sama dengan 3 kali. So, dia akan start dengan nombor 1 ni lah. 1, 2, 3. So, 3 kali dia akan ulang ni. I sama dengan I tambah 1. Sekarang ni, cara ulangan dia ni, tengok betul-betul kat sini. Cara dia berulang tu, I ni sama dengan 1 tambah 1. Berapa? 2 kan. Okey, jadi nilai 2 ni dia akan bawa ke sini. So, sekarang ni 2. Adakah 2 kecil dan sama dengan 3? Ya. Kalau ya, dia akan terus ulang. 2 tambah 1. 3. 3. So nilai 3 tu dia akan ulang. Adakah 3 kecil dan sama dengan 3? Ya. Ya, pandai. Ya, kalau ya dia akan ulang sekali lagi untuk kali yang ke-3. Nah. So kat sini I sama dengan 3 tambah 1 berapa? 4 kan? So 4 ni dia akan bawa ke sini nilai 4 ni. Adakah 4 kecil dan sama dengan 3? Tidak. Tidak. Tidak, dia tamat terus. Jadi dia akan ulang sebanyak 3 kali. Okay, kita tengok langkah keempat untuk pengekodan menggunakan aplikasi Python ni. Okey, yang pertama, nampak ada warna merah ni? Warna merah ni kita namakan sebagai komen. Komen. Komen ni kita tulis untuk tujuan dia untuk apa? Untuk kita sendiri sebagai pembangun atau cara ni faham. Letak hashtag hashtag pemalar ID diisytiharkan sebagai 1, 2, 3. Yang ni kita boleh tulis dalam bahasa yang kita mudah faham. Memang tujuan dia untuk bagi kita sendiri yang faham. So ID sama dengan 1, 2, 3. Okey, satu lagi kamu kena faham. Kalau warna hijau macam ni, apa maksud hijau ni? Kataan hijau tu dia adalah semata-mata teks saja teks. Okay, ID, kalau ID warna purple ni, okay, bukan boleh ubah Kalau ID macam ni warna purple ni, dia adalah pemalar. Boleh ubah yang warna hitam ni. Boleh ubah jawab diumpukkan dengan nilai yang dimasukkan oleh pengguna. Jawab sama dengan, okay, jawab ni warna hitam ni, warna-warna ni kamu kena faham juga kena tahu juga, baru kamu mudah nak buat kearahan ni. Kadang-kadang kita type awak dia masih warna hitam lagi. Kita nak type teks tapi dia warna hitam lagi. Maksudnya ada benda yang tak cukup lagi. Mungkin kita letak tutup kata tu. Jawab sama dengan input. Input tu maksudnya akan dimasukkan oleh pengguna. Masukkan nombor ID anda. Okay, yang seterusnya kat sini struktur kawalan yang terlibat. Okay, while jawab bukan 1, 2, 3. Maksudnya selagi jawab ni bukan 1, 2, 3, jawab sama dengan input, masukkan nombor ID anda. Maksudnya kena ulang balik. Kena ulang balik, masukkan ID anda. Okay, else ni ataupun kita panggil jika tidak Jika tidak, for I in range 3,
else ni maksud kat sini ialah jika jawab tu ialah 1, 2, 3. For I in range 3, I tu ialah pemboleh ubah. Boleh ubah. In range 3, 3 lah 3 kali. Print selamat datang. Print selamat datang. Sebanyak berapa kali? In range dia ialah 3 kali selamat datang tu. So ini ialah dia punya output dia. Okay, mula-mula kita, cara kita nak keluarkan output dia ialah kita tekan run ni nah. Tekan run, kemudian dia tulis keluar run modul tu. Run modul tu kamu klik kat situ, dia akan keluar. Masukkan nombor ID anda 122. 122 ni betul tak? 122 betul ke salah? Salah. Salah. Okay. 122 ni salah. Jadi bila salah dia akan minta kita ni. Bila salah dia akan suruh kita masukkan semula ID anda tu. So masukkan nombor ID anda 123. Betul lah. Kalau betul dia akan keluarkan selamat datang sebanyak 3 kali. Amali komputer 3.3 ni rujuk buku teks muka surat 147-148. Kita tengok sama-sama nah. Walaupun cikgu tak buat secara on the spot, tapi cikgu dah buat dah tadi. Okay, ini adalah dia punya ni arahan dia lah. Arahan dia. Okey, dia macam ni nah. Kepada yang tak ada Python tu, tak pernah buat Python semua tu, cikgu tunjuklah sikit-sikit nah. Apa yang berlaku ni. Okey, kamu akan type IDLE Python ni, dia akan keluar macam ni. Bila dia keluar macam ni, kita akan buat apa? Buka file baru nah. Okey, kita buat file baru. Bila kita tekan, cara nak buat file baru macam mana? Kita klik file ni dan pilih new lah. Bila klik new, dia akan jadi macam ni. Dia akan main kosong macam ni. Kemudian kita buat apa? Kita pun macam diminta di nombor 2 ni lah. Typekan kod segmen seperti yang ditunjukkan di bawah. Kita pun tulislah. Okey, yang merah ni ialah apa merah ni? Komen. Komen. Okey, Auni ya. Merah ni ialah komen. Contoh gelung tak terhingga. Okey, while true tak terhingga ni maksudnya unstoppable lah. Dia panggil. Dia tak boleh dihentikan. Okey. While true, selagi betul. Selagi betul. Jualan sama dengan float, input. Okay, float dalam bentuk data dia adalah jenis float. Float ni maksudnya ada perpuluhan, input, masukkan jumlah jualan anda. Yang ni kita panggil apa? Teks teks. Cara nak tulis teks dia kena dalam bentuk macam ni lah, dia ada tutup dan buka kata. Buka dan tutup kata. Okay. Peratus commission. Ini adalah pemboleh ubah yang kedua. Float, input, masukkan peratusan. Peratusan pula ni typo pula. Okay, kalau kita typo dalam teks ni tak ada masalah. Tidak akan memberi kesan. Sebab dia cuma teks saja. Masukkan peratusan commission anda. Kita pun letaklah berapa ringgit tu kan. Commission dia akan buat pengiraan jualan darab dengan peratus commission. So last sekali dia akan print commission anda ialah commission. Okey, yang ni kita panggil teks Teks dan commission ni ialah variable lah. Ataupun pemboleh ubah Kita kena pisahkan antara teks dengan variable ni dengan menggunakan koma ni. Mesti ada koma antara teks dengan pemboleh ubah tu. Okey, seterusnya. Okey, bila cikgu run cikgu pun tadi ni cikgu run modul bila dah okey, dah siap tulis, cikgu pun run. Tekan run modul. Kemudian dia akan keluar macam ni. Masukkan jumlah jualan anda. Cikgu masukkan RM45. Peratusan RM4. So dia akan kira commission. Lepas tu dia terus masukkan lepas kita tulis RM4 ni, kita tekan enter, dia terus keluar commission anda adalah 180, masukkan jumlah jualan anda. Dia terus masuk kepada
input yang seterusnya. Faham tak? Dia tak berhenti dulu kat sini, dia tak tanya dulu. Perlukan input? Tak. Dia terus tanya. Kalau kita ni peniaga, kita nampak orang pembeli mai, tanya, okay, cik nak apa? Barulah kamu tu respon kan, nak apa. Tapi kalau kita ni peniaga, tak ada orang mai. Cik nak apa? Nampak pelik tak? Nampak pelik kan? Jadi tak kena bertempat dia. So kita sepatutnya, kita kena tanya dulu kepada pengguna tu. Nak isi ke tak mahu dulu. Macam tu. Nah, cara. Apa yang diminta oleh buku teks ni, dia minta kita apa? Menghentikan pertanyaan dia tu lah. Maksudnya bila kita enter, dia akan terus tanya kan. So cara kita nantinya ialah kita menggunakan Ctrl C. Kita control dan tekan C. Okay, so dia stop lah. Okay, lepas tu mari kita try buat satu lagi pula. Satu lagi kod arahan yang kita namakan sebagai kod gelung terhingga. Yang tadi tak terhingga, tak boleh di stop. Yang ni kita stop, kita tanya dulu. Tunggu orang tu main dulu, nak apa? Baru kita tanya kan. Okay. So kita type macam yang diminta tu lah. Okay. Yang merah ni komen dia ialah nilai kawalan yang diisytiharkan. Teruskan, pemboleh ubah ni ialah teruskan sama dengan Y. Okay, operator perbandingan digunakan sebagai syarat. Dia gunakan operator perbandingan. So, while teruskan sama dengan Y. Okay, selagi teruskan ni sama dengan Y. Jualan, load input, ni sama macam tadi, peratus, commission, okay, print. Commission anda ialah apa semua tu kan? Okay, lepas tu kita buat pengujian syarat. Teruskan, input, adakah anda masih meneruskan? So, kita jawab. Ya, Y untuk ya dan N untuk no. N untuk no. Y untuk ya ataupun else lah. Selain Y, kita nak buat B ke C ke W ke, dia akan jadi, semua tu akan jadi no. Faham tak? Except Y. Kecuali Y sahaja dia akan, kalau kita klik Y sahaja dia akan tanya kita. Kalau kita klik selain Y, dia akan jadi no lah. Dah habis kita type ni. Kita pun pergi ke run dan run modul lah. Run modul. Okay, sebelum run modul tu kita kena, kita kena save dulu. Save. Tekan save pula. Okay. Dia akan keluar apa? Bila kita run modul, dia akan masukkan jumlah jualan anda. Kita pun bubulah RM50, 5 kupang. Masukkan peratusan komisen RM3. Komisen anda ialah 151.5. Okay, lepas tu dia tanya sini. Adakah anda masih mahu meneruskan? Nampak pelik sikit kan? Ini kan berbanding dengan yang tadi ni. Dia terus tanya kan. Adakah anda masih mahu meneruskan? So, pengguna kena masukkan sama ada yes or no lah. Okay, dia masuk Y. Y ni maksudnya yes lah. Yes. Ataupun dia mahu meneruskan. So, masukkan jumlah jualan anda. Okay, selepas data dimasukkan dan pengiraan dibuat, dia tanya lagi, adakah anda masih mahu meneruskan? So, cikgu tulis kat sini N. Kalau kamu nak tulis selain N, B ke, W ke, K ke, tak ada masalah. Semua tu refer kepada no. Faham dah? Kalau Y ni sahaja refer kepada yes. Okay. Apa jadi sini? Sebab tukar komputer kan dia jadi macam ni. Tak cantiknya puan ni. Okay, bandingkan atur cara bahagian A. Bahagian A tu yang tak terhingga tadi tu dan bahagian B. Nyatakan perbezaan utama antara kedua-duanya. Okay, I need your response. Okay, siapa nak bagi respon dulu? Atur cara bahagian A tidak ada kawalan, manakala atur cara bahagian B ada kawalan. Atur cara manakah yang lebih bagus? Terangkan sebab anda. Cikgu, saya nak cuba. Okay, Alia. Atur cara B adalah atur cara yang lebih bagus kerana ia mempunyai nilai kawalan.
Okey, Ya. bagus. Nah, sebab dia ada kawalan dia. Nilai kawalan dia tu lah. Dia ada Y, N tu kan. Dia akan tanya dulu. Okey, ada lagi tak respon lain? Okey, mari tengok latihan pengukuhan aktiviti 3.10, rujuk buku teks 149. Okey, kita bincang sikit lah. Tu akan, kalau kamu masuk kelas ni, kamu nampak sikit lah. Okey, cikgu akan bincang. Cikgu akan tolong kamu. Pertama, dia kata gunakan struktur kawalan untuk bagi menghasilkan satu atur cara yang memamparkan sifir darat apabila pengguna masukkan satu angka bulat. Paparan berikut adalah contoh output untuk atur cara anda. Okey. Pertama sekali dia akan keluar atur cara ini akan menjana jadual sifir anda. So ni nak buat macam mana, nak type macam mana? Siapa boleh abang? Afif Mukri ada tak? One soft one. Teks. Cara dia tulis macam mana? Buka kurungan. Print dulu nah. Print. Pin. Buka kurungan. Buka kata. Buka kata lah. Buka kata. Type teks tu kan. Type teks tu. Teks atur cara tu. Ha, Tutup dengan atur apa? tutup kata dulu. Tutup kata. Tu buka kurungan. Masukkan nombor jadual sifir darab anda iaitu 5. Okey, ni macam mana nak buat? Ada siapa nak try? Ali Hasanah ada tak? Ada cikgu. Macam mana cara? Buat input tu. Baris yang kedua. Tulis print. Print. Buat test dulu lah. Lepas tu Okey. Kat sini kan Alia, kamu nampak tak 5 ni? 5 ni ialah input nah. Maksudnya pengguna masukkan. So depan dia kena ada apa? input. Input. Lepas tu? Lepas tu tulis yang masukkan nombor. Okey, input, buka kata, buka kurungan, buka kata, masukkan nombor jadual sifir darab anda, titik bertindih, tutup kata, tutup kurungan. Okey, sebelum input tu kena tulis apa? Boleh ubah. Data nah, jenis data. Jenis data dia jenis apa? Integer. Integer. Dia tak boleh float nah, integer saja, nombor bulat nah. Sebelum integer tu, kita kena nama bagi pemboleh ubah tu. Nak namakan apa pemboleh ubah ni? Contohnya kamu namakan dia sebagai sifir. Nah. So dia akan jadi sifir sama dengan integer, buka kurungan input, buka kurungan, buka kata, masukkan nombor jadual sifir darab anda, titik bertindih, tutup kata dan tutup kurungan sebanyak 2 kali. Okay? Yang tu input. Seterusnya yang ni proses dia ni. Proses dia, macam mana kita nak keluarkan senarai macam ni? Jadual sifir darab 5 ialah, baris yang ketiga, dia tulis kat sini, jadual sifir darab 5 ialah, kat sini, 5 ni ialah yang kamu pemboleh ubah nah, ialah pemboleh ubah. So, kamu nak buat macam mana? Print dulu nah, print, buka kurungan, sila salin nah, sila salin jangan dengar saja. Okey, print, buka kurungan, buka kata, jadual sifir darab, tutup kata balik, tutup kata nah, koma, lepas tu 5 ni ialah pemboleh ubah apa? Pemboleh ubah? Sifir. Sifir, bagus Fawaz. Sifir nah, tulis perkataan sifir tu pemboleh ubah tu, koma sekali lagi, buka kata, ialah titik bertindih, tutup kata, tutup kurungan. Nah, macam cikgu sebut awal tadi ni, antara teks dengan pemboleh ubah mesti ada koma. Macam mana nak keluarkan senarai yang panjang ni? 1 kali 5, 5 apa semua ni? Okay, caranya ialah dia suruh guna for kan. So kita buat for. Kalau kita type dekat Python tu perkataan for, dia automatically dia set I nah. I tu ialah pemboleh ubah untuk bilangan ataupun untuk range nah. I tu ialah pemboleh ubah untuk range. So print I in range.
Range berapa? Semua ada berapa ni? 12. 11. Semua ada 12 kan? 1 sehingga 12 ni. So range macam mana kita nak tulis dalam bentuk range tu? 0,13. 0,13 salah. Dia mula dengan 1 nah. 1,13. Bermaksud lelaran akan berlaku sebanyak 12 kali. Okey, rumusan oleh pelajar. So, cikgu nak kamu buat rumusan apa yang kamu belajar hari ni. Soalan cikgu is apa yang kamu belajar hari ni. Fizuddin? Ya, cikgu. Okey, Fizuddin buat rumusan. So, senang je, tak payah duk serabut-serabut apa yang kamu belajar hari ni. Ataupun kamu tak belajar apa-apa. At least Penggunaan struktur kawalan untuk Perbezaan struktur kawalan for dengan Y. Range. penggunaan range ada 3 jenis. Anis Farhana, Muammar Zuhri, Iman Siddiqui dengan Hasna dah dapat 100. Tepuk tangan sikit untuk kawan kamu. Okay, 2 orang dapat 100. Okay, itu je tak ada tak ada dah rumusan. Okay, sekian. Kalau itulah terakhir lah daripada cikgu. Terima kasih semua kerana join kelas hari ini. Cikgu dah bagi dah kan kamu beruntung sebab masuk kelas, join kelas dan banyak perkongsian yang cikgu bagi kat kamu berbanding dengan kawan kamu yang tak dapat dan tak boleh join kelas hari ini. So terima kasih, inilah bersyukurlah. Okay, sekian dahulu. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cikgu. Waalaikumsalam. Terima kasih, Cikgu. Terima kasih, cikgu. Terima kasih, cikgu. Cik.